Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan menyambung kesinambungan topik kita yang lepas, yaitu mengenai minyak sawit. Kalau kamu masih ingat, kita sudah belajar mengenai beberapa kegunaan minyak sawit. Dan salah satu daripada kegunaan minyak sawit yang telah kita pelajari yaitu minyak sawit ini boleh kita gunakan untuk menghasilkan sabun. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana sabun boleh dihasilkan dan bagaimana sabun itu boleh membersihkan kotoran daripada baju kita. Kamu juga boleh merujuk buku teks muka surat 167 untuk membuat bacaan kendiri. Tahukah kamu apa itu sabun? Apa kegunaannya? Cikgu percaya ramai yang mengenali sabun karena kita membesar dalam keadaan bersih dan sehat dengan adanya sabun. Sabun mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan kita, khususnya dari segi penjagaan kebersihan diri. Oke, yang pertama sekali, rujuk di hadapan ini, kamu boleh lihat, untuk menghasilkan sabun, perkara utama ataupun bahan utama yang perlu kita ada, yang pertama sekali kita perlukan minyak. Oke, minyak di sini minyak kelapa sawit lah, sebab ini berada dalam topik minyak sawit kan. Oke, minyak tadi kita akan tindak balaskan dia bersama dengan alkali. Apabila kedua-dua bahan ini bertindak balas, ianya akan menghasilkan satu bahan yang dinamakan garam asid lemak ataupun dalam bahasa yang biasa kita dengar sabun. Garam asid lemak ini ialah sabun dan hasil sampingannya ialah gliserol. Di dalam makmal, proses menghasilkan sabun kita gelar sebagai saponifikasi. Oke, cikgu kasih besar, cikgu kasih highlight dengan harapan kamu ingat nama dan istilah ini karena ianya sering ditanya dalam peperiksaan. Ingat betul-betul proses menghasilkan sabun yaitu saponifikasi. Sekarang cikgu akan terangkan bagaimana proses saponifikasi ini boleh dijalankan di dalam makmal. Cikgu akan terangkan secara ringkas dan kamu boleh buat bacaan susulan nanti. Oke, pertama sekali kita memerlukan minyak dan juga alkali. Ada cikgu cakap tadi kan, minyak dan alkali merupakan bahan utama untuk menghasilkan sabun. Jadi di sini kamu dapat lihat, dia menyediakan 10 cm padu minyak sawit dicampurkan bersama 50 cm padu larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini ialah alkali. Minyak dan juga alkali dicampurkan di dalam bikar dan kemudian dikacau. Oke, seterusnya kedua-dua campuran tadi dipanaskan sambil dikacau. Kacau macam itulah. Oke, kemudian yang ketiga, kita hentikan pemanasan, kemudian kita tambahkan air suling dan juga natrium klorida. Oke, natrium klorida ini garam lah. Proses keempat, sambil kita kacau campuran tadi, kita panaskan lagi dia semula. Pada ketika ini sabun sudah mulai terbentuk di dalam campuran yang kita hasilkan tadi. Proses seterusnya, penurasan. Oke, bahan yang kita campurkan tadi, kita turaskan dia. Turaskan itu maknanya kita filter dia, kita tapis ya. Oke, di sini akan terhasilnya hasil turasan. Kita tapis lah, jadi kita dapat cair di sini. Kemudian hasil turasan tadi kita masukkan ke dalam tabung uji, kita tutup dan kita goncang. Oke, apabila kita goncang, kamu akan dapat perhatikan yang hasil turasan tadi akan menghasilkan buih. Jadi maknanya eksperimen itu berjaya lah, sebab sabun apabila digoncangkan, kita kacau-kacau dia akan menghasilkan buih kan. Oke, jadi ini adalah proses penghasilan sabun di dalam makmal. Seterusnya kita beralih kepada molekul sabun dan bagaimana sabun ini berfungsi untuk mencuci kotoran. Oke, kita lihat molekulnya dulu. Oke, yang kamu lihat di hadapan ini ialah molekul sabun. Molekul sabun terbahagi kepada dua bahagian utama, yaitu kepala dan juga ekornya. Oke, ingat baik-baik bentuk ini karena ia sering ditanya dalam exam. Exam akan suruh kamu lukis. Sila lukiskan molekul sabun. So, kamu lukis macam ginilah. Ingat saja bentuk berudu. Ya, ada kepalanya, kemudian ekornya. Cuma ekornya tuh kamu kena buat macam ginilah, bagi gigi sedikit. Ya, so dia ada dua bahagian, kepala dan juga ekor. Bahagian kepala ini ada namanya. Ya, kita panggil dia sebagai bahagian hidrofilik. Ingat nih betul-betul ya, hidrofilik ialah bahagian kepala. Manakala bahagian ekornya kita panggil sebagai hidrofobik. So, ingat dua istilah ini. Hidrofilik, kepala. Manakala hidrofobik is ekornya. Ya. Oke, so apa
kegunaan kedua-dua bahagian ini. Bahagian kepala ataupun hidrofilik tadi, ianya larut dalam air. Manakala bahagian hidrofobik ataupun ekor tadi, ianya larut dalam grease ataupun minyak. Grease dalam atau minyak di sini maksudnya kotoran lah. Nah, kita guna sabun untuk bersihkan kotoran kan. Oke, jadi saya ulang lagi sekali. So, kamu ingat betul-betul. Bahagian hidrofilik kepala dia larut dalam air. Manakala hidrofobik ataupun ekor ianya larut dalam grease dan juga minyak ataupun kotoran lah, senang ingat ya, kotoran. Oke, so ingat betul-betul. Sekarang cikgu akan terangkan bagaimana proses tindakan pencucian sabun ya. Oke, kamu mesti sudah pernah guna sabun kan ya. Sabun ini untuk membolehkannya berfungsi kita perlukan air ya. Tidak kiralah kamu masukkan dalam mesin basuh kah, dalam besen, bali kah, sebagainya kan. Yang penting kita perlu ada air. Oke, jadi di sini yang warna purple ini ialah kamu punya kain yang ada kotoran ya. Yang color orange ini ialah kotoran, bergris, lemak, minyak apa semua itulah itu kotoran ya. Oke, kemudian kita basahkan kain itu ataupun kita rendamlah dalam mesin basuh. Kemudian kita masukkan sabun. Nah, yang ini tadi ini banyak-banyak ini adalah molekul sabun. Ingat macam gini aja bentuk molekulnya. Pastikan kamu tahu macam mana melukis. Oke, so ini sebelum kita mencuci. Oke, sekarang cikgu ada cakap tadi kan, bahagian mana yang akan larut dalam kotoran? Nah, bahagian ekor ataupun hidrofobik. Bahagian ekor ini akan larut ataupun melekat pada kotoran yang ada pada baju kamu. Manakala bahagian kepala ataupun hidrofilik tadi ianya akan larut dan melekat pada air. Ya, jadi dia akan jadi macam gini. Ekornya melekat pada kotoran, manakala kepalanya ini stay dalam air. Dia akan jadi macam gini, ya. Oke, so lepas daripada itu kamu pun sikat baju ataupun mesin basuh kamu tuh mula berpusing. Berlakunya pergerakan. Jadi apabila berlakunya pergerakan pada air itu, apa akan jadi? Air bergerak dan ianya akan menggerakkan sekali bahagian kepala nih. Sebab kepala ini kan melekat dengan air. Bahagian kepala ini larut dalam air. Jadi bahagian kepala ini akan ikut ke mana air itu pergi. Apabila kamu gosok-gosok kan ataupun dalam mesin basuh dia berpusing-pusing-pusing, lama kelamaan kepala ini akan membawa sekali bahagian ekor. Dan bahagian ekor ini akan membawa sekali kotoran-kotoran tadi itu untuk bergerak bersamanya. Dan hasilnya ke semua bahagian ini akan tertanggal daripada kain. So macam gitu je dia, simple ya. Kepala ini akan ikut apabila air bergerak. Dan ekor ini mestilah ikut kepalanya kan, takkan dia mau tinggal. Jadi ekor ini pun dia akan bawa sekali kotoran tadi. Sebab ekor ini melekat ataupun dia larut pada kotoran tadi. Oke, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu paham penjelasan ringkas cikgu. Jangan lupa laksanakan tugasan yang saya beri dalam grup. Dan stay safe dan teruskan berusaha. SPM tidak lama lagi. Assalamualaikum. Goodbye.